Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan sudah pasti isu-isu berkaitan dengan banjir dan keselamatan awam akan terus menjadi perbincangan dalam musim tengkujuh ini, dan kita akan bawakan tetamu-tetamu untuk membincangkan tentang peranan agensi-agensi terbabit dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Memang adalah suatu peranan yang begitu penting. Baru tadi kita melihat laporan dari Terengganu bagaimana petugas-petugas keselamatan kita membantu untuk membersihkan sekolah. Ini adalah sebahagian kecil daripada tugas mereka sebenarnya. Benar, dan masa yang sama untuk salurkan bantuan itu merupakan satu cabaran yang getir untuk dilalui. Jadi untuk kita berkongsi tentang operasi salur bantuan melalui agensi keselamatan, bersama-sama kita pada waktu ini yang setia Kolonel Pertahanan Awam Fazli Shah Muslim yang merupakan pengarah bahagian pengurusan latihan Angkatan Pertahanan Awam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami. Dan ini adalah bulan di mana kita mengalami dua bencana yang berlaku serentak. Kita melihat bagaimana bersatunya rakyat Malaysia untuk membantu mangsa banjir yang terlibat. Namun begitu, bagaimana kita ingin memberitahu atau update mengenai keadaan mereka sekiranya mereka memerlukan bantuan atau pertolongan. Baik, terima kasih kepada Terence dan juga Ani, dan selamat pagi Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik, ketika berlakunya bencana kita tahu, dan saya suka sebenarnya untuk menyarankan kepada orang awam untuk lebih cakna berkaitan dengan maklumat-maklumat berkaitan dengan bencana, info bencana, berkaitan dengan ramalan kaji cuaca dan sebagainya. Sebab sekarang kita tahu maklumat datang dengan lebih banyak melalui media sosial, media arus perdana seperti RTM. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk orang awam tahu berkaitan dengan bencana lebih awal. Dan saya suka untuk membawakan di sini bahawa dalam Akta 21, Akta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia 1991, di situ kita ada satu seksyen yang jelas, iaitu seksyen 4C-1-B, di mana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia mempunyai kuasa untuk mengarahkan orang berpindah daripada kawasan berisiko, khususnya banjirlah, kepada kawasan yang lebih selamat. Dan kita juga boleh menghalang untuk orang masuk ke kawasan-kawasan bencana berkenaan. Jadi menjawab berkaitan dengan soalan-soalan tadi, bagaimana untuk orang awam untuk memberi memaklumkan. Saya sebenarnya di Malaysia kita ada satu nombor keramat lah kalau kita sebut 999. Talian kecemasan 999. Jadi orang awam boleh terus telefon. Di sana operator yang menyambut atau menyahut panggilan berkenaan akan channelkan maklumat berkaitan dengan bencana, musibah atau kecemasan yang berlaku ketika itu kepada agensi-agensi yang tepat untuk kita respon. Dan selain daripada itu, orang awam juga boleh menghubungi pejabat-pejabat APM yang kita ada di semua daerah di seluruh negara. Kita ada 150 pejabat di seluruh negara. Selain daripada itu, ketika bencana atau banjir, biasanya kerajaan di peringkat negeri, pusat dan sebagainya akan menubuhkan pusat kawalan operasi bencana. Dan di situ orang awam boleh telefon untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan khidmat nasihat dan sebagainya. Apa yang mereka perlu lakukan ketika bencana berlaku di tempat mereka. Okey, baik. Dan kita ingin tahu juga bagaimana pertolongan EPM terhadap mangsa dari segi bantuan apa sebenarnya EPM salurkan ini. Baik, kita macam saya sebut tadi, kita mempunyai Akta 21, Akta Pertahanan Awam Malaysia 1991. Di situ ada jelas, kita ada 21 fungsi dan peranan pertahanan awam. Yang pertama adalah berkaitan pengurusan bencana, yang kedua berkaitan dengan khidmat kemanusiaan, dan banyak lagi lah kalau saya boleh sebut. Selain daripada itu, kita juga tertakluk kepada arahan nombor 20, Majlis Keselamatan Negara. Di situ peranan APM selaku sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Kalau di peringkat pusat kita ada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Jadi antara fungsi dan peranan yang kita boleh berikan ketika bencana ini kita boleh bagi kepada 3 fasa. Yang pertama adalah sebelum, fasa sebelum bencana, semasa dan juga selepas. Ketika ataupun sebelum bencana, apa yang APM lakukan adalah kita mencerap maklumat-maklumat data mangsa di kawasan-kawasan tertentu. Kita pun dah ada profil di mana lokasi-lokasi bencana, dan kita tahu berapa ramai sebenarnya kalau berlaku bencana di tempat berkenaan, kita ada maklumat berkenaan. Dan yang paling penting, apabila berlaku bencana, selain daripada tugas-tugas sekretariat, APM juga melaksanakan tugas sebagai penyelamat. Kita bencana, kita tentu kan, kita memindahkan mangsa daripada kawasan-kawasan banjir tadi ke kawasan-kawasan yang lebih selamat, yang kita tahu kita ada banyak pusat-pusat binaan sementara yang diwujudkan untuk memastikan mangsa selamat dipindahkan.
ketika bencana, contoh di pusat-pusat pemindahan, APM melaksanakan tugas-tugas seperti kita menyediakan collapsible tent di mana kemah-kemah di dalam pusat pemindahan untuk mangsa-mangsa banjir. Selain daripada itu, kita juga membantu urusan agihan makanan, sumbangan-sumbangan banyak datang daripada NGO, orang awam, agensi-agensi kerajaan sendiri seperti JKM. Kita membantu facilitate urusan-urusan berkenaan. Jadi kita juga APM juga membantu dari sudut untuk memberi khidmat nasihat, kaunseling juga kita terlibat. Kita ada banyak rakan-rakan bersama-sama APM untuk melaksanakan fungsi berkenaan. Selain daripada kerja-kerja pemeriksaan kesihatan juga kita buat. COVID masih lagi berlangsung. Jadi kita kena bercakna dan juga mengambil tindakan-tindakan berkenaan bagi memastikan urusan berkenaan dapat kita laksanakan dengan baik. Ini situasi yang kita dapat lihat di skrin ketika ini, tugas-tugas menyelamatkan mangsa yang sememangnya merupakan antara golongan yang paling berisiko ketika musim banjir seumpama ini. Dan memang tidak dinafikan bahawa ia adalah satu tanggungjawab yang begitu berat sekali yang dilakukan oleh APM. Dan seterusnya untuk kawasan-kawasan yang mungkin tidak pernah dinaiki air tapi dalam keadaan musim tengkujuh yang tidak menentu ini, ada kawasan-kawasan baru yang dinaiki air. Jadi untuk mereka yang terkesan, apakah benda asas yang perlu mereka bawa ketika berpindah, apakah perkara-perkara asas yang perlu diambil kira dan apakah garis panduan untuk mereka ikuti? Okey, baik. Bercerita berkaitan apa yang mereka perlu laksanakan. Saya fikir perkara pokok sekali adalah kita kena bertenang. Bertenang, relax, tapi jangan panik. So, apabila kita panik, tindakan kita akan menjadi tidak wajar, akan melibatkan risiko, kemalangan, kecederaan dan sebagainya. Dan biasanya apa yang APM awal-awalkan adalah kita meminta orang awam bersedia lebih awal dengan menyediakan contoh kit kecemasan ataupun beg kecemasan. Kita sebut, kalau APM kita sebut beg ready to go. Ready to go. Apabila berlaku bencana, kita ready dan berpindah ke pusat-pusat pemindahan. Mudah. Dan dalam tu kita boleh muatkan perkara-perkara yang penting. Contohnya kita punya dokumen-dokumen penting. Biasalah IC dan sebagainya, surat beranak. Dan selain daripada itu, sedikit makanan, minuman contohnya, power bank yang biasa orang pakai nak cas telefon kan. Dalam tempoh beberapa jam yang pertama, apabila kita berpindah, dalam perjalanan kita ke pusat-pusat pemindahan dan sampai mungkin kita perlukan barangan-barangan berkenaan untuk kita mudahkan usaha kita. Dan sebelum agensi-agensi kerajaan tiba ataupun membuka pusat-pusat pemindahan, kita dah ada barang-barang tersebut untuk kita survive. Biasanya kita mengambil tempoh dalam tempoh 12 ke 24 jam sebagai kita punya guideline orang awam untuk survival. Sebelum agensi-agensi penyelamat ataupun bantuan-bantuan datang untuk memberi sumbangan kepada mangsa-mangsa yang terjejas. Okey, berkaitan dengan beg RTG ready to go tadi tu kan, adakah harus disediakan bagi mereka yang mungkin apa-apa saja situasi lah, maknanya walaupun potensinya rendah untuk tempat tu banjir, tapi banyak lokasi yang telah membuktikan sebelum tak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Potensi itu akan boleh berlaku lagi dan mungkin beg ready to go perlu ada dalam setiap rumah di Malaysia. Saya fikir ia adalah perkara asas yang perlu kita ada. Sebab saya yakin semua rakyat Malaysia mempunyai keupayaan untuk mengadakan satu tapi yang paling penting adalah saya nak ingatkan ataupun saya war-war kepada orang awam bahawa bencana sekarang adalah sangat dinamik. Kalau dulu kita tahu Pantai Timur, ada tempat tertentu yang berlakunya bencana. Tapi sekarang kita dah ada sejarah. Pada tahun lepas berlakunya banjir di kawasan bandar. Yang mana perkara ataupun kejadian yang tidak pernah kita bayangkan sebelum ini berlaku di kawasan-kawasan yang tertentu dan menyebabkan ianya berlaku dan kita perlu membuat persediaan. Dan saya nampak sekarang banjir bukan hanya datang daripada bencana alam. Contohnya air pasang besar, hujan yang berintensiti tinggi, itu boleh menyebabkan banjir. Tapi yang perkara kedua yang kita khawatir sekarang adalah bencana akibat daripada perbuatan manusia. Kita tengok longkang-longkang tersumbat, itu bencana banjir di bandar kan? Ataupun pembalakan yang tidak terkawal, pembukaan tanah yang tidak terkawal. Itu adalah perkara-perkara kita mungkin boleh kawal, tapi kadang-kadang ada juga berlaku pelanggaran dan sebagainya dan menyebabkan kawasan yang biasanya tidak banjir, kita mengambil sikap sambil lewa, akhirnya berlaku banjir. Dan cadangan tadi sangat baik. Seluruh rakyat Malaysia kita cadangkan untuk mempunyai beg atau ready to go atau beg kecemasan untuk kita bawa apabila kita perlukan apabila keadaan terdesak. Baik, kita banyak berbincang tentang kesiapsiagaan awam dan bagaimana mereka perlu cakna dengan keadaan di sekeliling serta bersiap sedia untuk apa-apa jua kemungkinan. Adakah pihak berkuasa, terutama sekali APM, berpuas hati dengan tahap kesiapsiagaan awam setakat ini?
Baik, saya nampak kita dah melalui berbagai siri bencana, sama ada bencana sebab banjir itu adalah perkara yang dominan berlaku di Malaysia, dan kadang-kadang kita ada bencana yang baru-baru ni, tanah runtuh dan sebagainya. Dan dari sini saya nampak rakyat semakin faham, semakin cakna dan tahu apakah sebenarnya peranan yang mereka perlu lakukan dan apakah sebenarnya peranan dilaksanakan oleh agensi-agensi yang berkenaan, contohnya sebagai APM. Cuma saya suka sarankan kepada orang awam untuk meningkatkan lagi kesiapsiagaan mereka. Contoh, terlibat sebagai pasukan. Dan menubuhkan pasukan, contohnya Civil Defence and Emergency Response Team, SIDET. Macam contoh RPM dah ada pasukan SIDET sendiri. Apa salahnya setiap komuniti mewujudkan pasukan-pasukan berkenaan, dan apabila ada pasukan ini di tempat anda, insya-Allah kita boleh mengurangkan impak risiko bencana itu di kawasan anda. Lebih penting adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda yang lebih utama apabila berlaku bencana. Dan selain daripada itu, kita nak pada tahun yang akan datang, kita APM akan memulakan satu inisiatif yang baru, yang mana kita cuba mewujudkan apa dia panggil sebagai komuniti pertahanan awam ataupun kampung pertahanan awam, for example, ataupun dipanggil sebagai komuniti berdaya tahan. Di sini kita cuba untuk membuat pilot project di setiap negeri di seluruh Malaysia mempunyai komuniti ini, dan kita jadikan model dan contoh supaya nanti lain-lain komuniti, kawasan perumahan, kampung-kampung boleh menjadi contoh, dan akhirnya kita nak supaya elemen kesiapsiagaan dan juga komuniti berdaya tahan ini dapat diperluaskan seluruh negara, insya-Allah. InsyaAllah, baik, pastinya. Okey, baik, kita nak beri saranan juga pada para NGO dan juga individu orang perseorangan yang memang kita tahu rakyat Malaysia ni memang sangat pemurah dan akan cepat membantu datang apabila berlakunya bencana. Jadi kalau boleh kita kongsikan sedikit jenis bantuan dan juga persediaan yang patut dilakukan oleh pihak NGO dan juga orang perseorangan ini. Ya, kita melihat lebih besar lagi. Bukan hanya NGO dan orang, malah kadang-kadang agensi kerajaan, badan-badan korporat juga ingin terlibat dalam membantu mangsa. Apa yang paling penting adalah bagaimana kita mengkoordinasi bantuan-bantuan berkenaan. Saya tahu sekarang, saya yakinlah semua orang dah tahu apa sebenarnya yang kita nak sumbangkan. Peralatan macam rumah jika untuk jantungan pasca, bantuan-bantuan makanan, pakaian dan sebagainya. Saya rasa semua orang dah tahu apa yang perlu disumbangkan. Cuma bagaimana koordinasi itu adalah lebih penting. Jadi saya nampak bahawa NGO, orang awam, agensi kerajaan, badan korporat, saya mohon, kita mohon supaya menghubungi pihak berwajib yang tepat. Kalau di peringkat pusat adalah Agensi Pengusahaan Bencana Negara atau NADMA, di peringkat negeri dan daerah silalah hubungi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, ataupun yang saya sebut tadi Pusat Kawalan Operasi Bencana yang ditubuhkan di daerah dan juga negeri. Hubungi kami. Nanti kita akan cuba selaraskan bagaimana tempat di mana yang you nak pergi, kawasan mana yang berisiko yang you kena pergi, apa bentuk bantuan-bantuan yang boleh you boleh sumbangkan atau you sediakan untuk diedarkan, dan siapakah mereka yang kita akan memberikan sumbangan berkenaan, supaya kita tak ada macam contoh keadaan kucak-kacir apabila berlaku bencana, kan semua nak beri bantuan, jadi bantuan menjadi tidak tepat kepada mangsa, menjadi lambakan kepada bantuan yang tidak tertentu. Jadi ini adalah suatu perkara yang cuba kita elakkan, dan saya sebut tadi koordinasi adalah penting. Buat persediaan awal, sebab kita nak pergi ke tempat bencana, dan tuan-tuan yang ingin memberi bantuan tu kita harapkan agar lebih kepada self sufficient, tahu apa yang mereka perlu adakan, dan bersifat dinamik, boleh bersifat terbuka untuk kita minta jika mereka ingin kita sasarkan kepada lokasi tertentu, tidak kepada konsekuensi yang telah mereka tetapkan. Perancangan yang penting, yang terselaras, koordinasi yang terselaras antara pihak kerajaan dan NGO dan orang awam, saya yakinlah sumbangan-sumbangan yang diberikan dapat diberikan yang lebih tersasar, insya-Allah. Seterusnya, sempena dengan ulang tahun ke-70 APM sendiri, apakah saranan yang ingin disampaikan kepada seluruh anggota APM yang sedang bertungkus lumus pada ketika ini di kawasan-kawasan yang dilanda bencana seluruh negara? Baik, saya mengambil peluang ini bagi pihak pengurusan tertinggi APM, dan saya rasa bagi pihak seluruh rakyat Malaysia lah. Kita nak sampaikan mesej kepada semua anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang sudah mencapai lebih daripada 10,500 yang aktif seluruh negara, dengan anggota tetap, sukarela dan anggota auxiliary. Dan saya fikir bukan terhad kepada kami juga, dan semua agensi-agensi penyelamat di seluruh negara, agensi-agensi responder yang terlibat dalam pengurusan bencana negara, kita nak ucapkan terima kasih
kepada mereka kerana telah pun memberikan satu komitmen yang tinggi, jerit perih dan sebagainya ketika bencana. Kita ada macam kita tahu sekarang kita banyak bencana banjir, ada juga bencana tanah runtuh, mereka tak tidur, mereka tinggalkan keluarga. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada mereka atas usaha yang mereka laksanakan. Dan kita harapkan semua orang awam agar bersama-sama bersatu padu dengan mereka untuk memastikan pengurusan bencana dan khidmat kemanusiaan kepada orang awam ketika bencana ini dapat dilaksanakan lebih tersasar dan lebih maju jaya pada masa akan datang, insyaAllah. Mungkin ada yang melihat perjuangan APM dalam membantu rakyat ini sebagai pembangkit semangat mereka sendiri dan ingin menyertai APM. Apakah syarat-syarat kelayakan yang perlu ada pada individu yang ingin berkhidmat? Baik, saya senang ceritalah sebab APM ni adalah nama penuhnya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Pertahanan awam. Jadi untuk orang awam. Seluruh rakyat Malaysia semuanya boleh menjadi anggota kita. Sama ada dalam bentuk anggota tetap, anggota sukarela dan juga anggota auxiliary atau anggota bantuan. Jadi hubungi kami. Tak ada masalah, kita ada beberapa syarat yang kita tentukan untuk mereka menjadi anggota. Selain daripada itu, tidak semestinya menjadi anggota, tapi boleh engage bersama-sama dengan kita. Kita ada latihan-latihan yang kita berikan, menubuhkan pasukan-pasukan SIDA. Akan datang kita mempunyai Civil Defence Auxiliary Group. Orang-orang awam yang tidak mungkin, kadang-kadang dia tak nak jadi anggota, tak nak berkawat dan sebagainya, contohlah kan. Tapi mereka boleh terlibat dalam APM, memberi sumbangan, bentuk idea, kepakaran, sumbangan wang ringgit, peralatan dan sebagainya bersama-sama dengan kita. Kita ada channel-channel platform yang kita sediakan untuk orang awam. Hubungi kami. Kami ada di 150 pejabat di seluruh negara. Dalam website, just browse it. Dalam tu ada maklumat-maklumat kita dan insya-Allah kita akan cuba untuk engage bersama dengan orang awam. Semua sekali menjadi anggota pertahanan awam dan akhirnya memastikan negara kita lebih siap siaga, berdaya tahan menghadapi apa bentuk bencana yang akan hadir pada masa akan datang. Benar, semestinya. Jadi kita perlukan beramai lagi sebenarnya mempunyai hati yang besar untuk sama-sama dengan EPM sendiri dan kita boleh dapatkan informasi lanjut sembunyi di ujung jari sekarang ini. Cari saja, cari EPM rasmi pasti EPM. ada semuanya. Okey, terima kasih ucapkan kepada Colonel Pertahanan Awam Fazil Shah Muslim, pengarah bahagian pengurusan latihan Angkatan Pertahanan Awam bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang operasi salur bantuan melalui agensi keselamatan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda dalam